Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang kembali ke channel. Baik, video kali ini agak sedikit berbeza daripada video-video saya yang lain dan tidak lagi mengenai tag. Okey, kerana saya mengambil langkah untuk menyahut seruan rakan-rakan influencer untuk bersolidariti mengenai adik Bella. Okey, Justice for Bella. Okey, sebelum tu, apa-apa pun kita intro dahulu. Saya nak mengajak sama-sama subscriber-subscriber saya yang mana mungkin tak follow cerita ni. Saya nak ceritakan di dalam channel saya supaya kita semua mengambil maklum dengan kes adik Bella, seorang sindrom Down berusia 13 tahun yang didera dengan teruknya oleh dia punya penjaga dia. Okey, yang suspek utama dia adalah Bainon, iaitu pengasas rumah bonda. Okey, dalam video pada kali ini saya akan menceritakan sedikit kronologi dia, kes kronologi dia yang ringkas dan supaya kita dapat orang kata apa penjelasan sedikitlah. Okey, penjelasan pada yang tak tahu, okey, pada yang dah tahu mungkin boleh sama-sama support. Malah kalau boleh share semua benda-benda ni secara berterusan, okey. Supaya bukan sahaja adik Bella tapi sesiapa saja yang mengalami penderaan kanak-kanak, ditambahlah kanak-kanak ni anak syurga, anak OKU yang tak tahu apa-apa, yang tak mampu nak melawan, didera dengan sangat-sangat teruk, dah boleh kategorikan attempting murder dah sebab luka yang di badan dia agak teruk. Saya akan ceritakan secara ringkas kronologi kes dan apa perkembangan sekarang lah. Okey, jom. Baik, ini adalah poster yang dibuat oleh netizen. Saya tak pasti siapa pemilik dia. Okey, harap kalau konon ada pemilik dia yang menonton video saya ni boleh komen. Saya dapat pun dekat Google tapi saya memang respect sangat rakyat Malaysia, sangat berseni dan sangat bersolidariti mengenai kes ini. Ini pada 2020, seorang yang ceria, dan kini 2021 lebam sana sini, luka sana sini dan sebagainya. Okey, kronologi kes yang ni saya ambil daripada website juga, yang ada daripada saudara Muhammad Fazli Saleh, salah seorang influencer di Facebook, cikgu. Okey, ketika berusia 7 tahun Bella dijaga dengan baik di rumah Sinar Harapan Tengku Ampuan Najihah. Pada tahun lalu, semasa dia berusia 12 tahun, Bella dibawa ke mahkamah kanak-kanak untuk menjambung perintah penjagaan di rumah berkenaan. Okey, waktu inilah, okey, ketika itulah Bella telah bertemu Siti Bainon. Okey, Siti Bainon ni yang merupakan pengasas rumah bonda. Bila melihat Bella, Siti Bainon telah meminta hakim untuk peluang kepada beliau menjaga Bella. Okey. Lalu permohonannya itu diluluskan. Kata beliau, dia suka kehadiran kanak-kanak Down syndrome ini. Sejak hari itu, Bella dibawa untuk menetap di rumah bonda sejak Julai 2020 hingga hujung Oktober 2020 kerana Siti Bainon juga tinggal di situ. Penghuni rumah bonda sempat berkenalan dan bermesra dengan Bella yang menetap di sana untuk tempoh lebih kurang 4 bulan. Okey, tamat sahaja tempoh itu, Bella kemudiannya dibawa menetap bersama Siti Bainon di kondo miliknya. Sejak itu, sukarelawan di rumah bonda terputus hubungan dan tidak lagi mendengar sebarang berita tentang Bella. Sekitar bulan Februari atau Mac tahun ini, sukarelawan rumah bonda ada berjumpa dengan Bella di kondo tersebut. Pada waktu itu, Bella belum mempunyai sebarang kesan cedera fizikal seperti yang tular sekarang. Namun Bella memaklumkan dia tidak lagi mahu menetap bersama bonda iaitu Siti Bainon. Adik Bella banyak berkurung di dalam bilik dan tidak gembira seperti waktu dia masih di rumah bonda. Sukarelawan rumah bonda bertemu Siti Bainon dan meminta agar beliau mengizinkan Bella pulang ke JKM, memandangkan Bella tidak gembira menetap di sana. Siti Bainon bagaimanapun menolak permintaan tersebut dan meminta para sukarelawan yang hadir untuk tidak masuk campur terhadap urusan Bella. Okey, terdiam sahaja. Sukarelawan itu memandangkan dia hanya merupakan sukarelawan dan Siti Bainon ialah pengasas.
Okey, di sinilah kata terbongkarnya kerana waktu tu mereka dihidapi COVID-19. Okey. Kondo tersebut dikuarantin kerana penularan wabak COVID-19. Pada waktu inilah semua kepincangan terdedah. Luka fizikal adik Bella tidak lagi dapat disorok daripada pengetahuan doktor dan sukarelawan rumah bonda. Di sinilah bermulanya kes Bella yang disyaki didera, namun pada masa itu ia hanya diketahui beberapa pihak saja dan tidak secara meluas seperti sekarang setelah Puan Mona ataupun Mami, Puan Mona Din ataupun Mami menularkan isu tersebut. Waktu tu kalau korang tengok video tu ada nama digelarkan dia Mami semua. Dan ini adalah gambar waktu 2020 dan ini adalah keratan video waktu dijumpai. Okey, ada sedikit nampak tak kat sini dia kena minyak panas ke apa. Ya Allah, memang teruk lah. Saya ada tengok video tu memang sedih sangat-sangat. Tergamak. Macam mana tak terfikir di akal adik ni OKU. Dia tak boleh nak melawan pun. Dan dia didera hampir setiap hari sampai kena makan cili lah, kena minyak panas lah apa semua. Dan memang teruk lah condition dia dengan muka dia semua berparut-parut. Tak tahu apa hati, apa fikiran pendera ni yang sanggup buat macam ni kan. Memang tak tahu lah saya memang sedih sangat bila saya memang follow rapat-rapat kes ni. Dan bila didakwa, Bainon tersebut tidak mengaku salah. Bainon dia tidak mengaku salah. Of course lah dia tak nak mengaku salah kan. Dan siapakah Bainon? Inilah dia Bainon, pengasas rumah bonda. Ni wajah dia sebab kebanyakan wajah dia yang sekarang adalah ditutup dengan mask. Jadi tak dapat muka dia yang jelas. So inilah dia Bainon. Sewaktu keratan ini diambil waktu dia ditemu ramah oleh TV3 mengenai topik berkorban apa saja. Waktu ni ramai orang respect sangat-sangat lah. Tapi siapa dia? Bainon ni merupakan calon ketua Puteri UMNO bahagian Ampang. Jadi dia ni memang orang politik. That's why kalau tengok pun selain daripada dia rumah kebajikan ni, mungkin dia ada buat bisnes ke apa benda, tak tahu. Dan Siti Bainon ni naib ketua Puteri UMNO bahagian Ampang, ahli Parlimen Belia Malaysia dan tokoh wanita muda negara dan juga calon Parlimen Belia Malaysia Negeri Selangor. Ni dia punya ni lah, Youth Charity and Change. So memang aktif berpolitik lah beliau ni. Dan kalau tengok pada gambar ni pula pun memang Bainon ni memang rapat lah dengan pentadbir-pentadbir tertinggi, especially sekarang kita Presiden UMNO iaitu Zahid Hamidi pun ada dekat sini. So mereka memang kenal. Jadi senang cakap ni dia punya kabel besar lah. Kabel dia besar. Dan ini adalah waktu keratan temu ramah oleh pengacara ni pada 30 Julai 2020 wanita hari ini. Waktu ni pengacara ni sendirilah dia ada tulis dekat TikTok, ada komen kat TikTok. Kebetulan video yang temu ramah ni viral sekarang. Dan Uyaina Aisyad ni dia kata sedih bila kenang balik momen ni, menyesal pun ada. Waktu tu dia kata, saya baca dalam setengah blog, dia siap cakap waktu tu dia impress gila dengan Bainon ni sebab yelah selfless sangat-sangat. Orang kata dah bujang tak kahwin lepas tu tapi jaga budak-budak OKU, jaga orang susah, buat rumah kebajikan. So tapi bila apa yang berlaku pada adik Bella ni dah terdedah akhirnya, baru dia rasa macam sedih bila kenang balik, menyesal pun ada. Dan apa yang Bainon buat sekarang? Bainon sewaktu didakwa, Bainon pun melantik 10 peguam pembelaan. Kat sini dah menjadi tanda tanya lah waktu ni kan. Saya pun tertanya-tanya, banyak gila duit dia ni sampai melantik 10 peguam. Lantik peguam ni kita tahu. Peguam ni dia bila dilantik, dia bertugas. Dia buat kerja dia. Dia orang kata apa, dia one of the tugas dia adalah untuk membela lah. Membela dia punya anak guam. Dan orang kata saya ramai juga kawan peguam dan memang mereka kalau kata nak bela ke apa benda, dia memang akan korek apa semua dekat dia punya klien lah.
Okey, dia akan korek cerita-cerita semua supaya dia dapat tahu okey apakah keraguan yang boleh ditimbulkan supaya anak guam dia ni tidak boleh disabitkan bersalah. Okey, sebab itu adalah tugas peguam. Okey, bila dilantik untuk membela dia, tim-tim peguam ni perlu membela dan mencetuskan keraguan. Dia bila hakim ragu saja ada something is not right, dia mungkin boleh dibebaskan. Itulah orang kata apa, peguam ni punya kerja. Okey, tapi bila kes ni melibatkan penderaan dan memang dah, kalau kata budak tu sihat lah boleh melawan ke atau lari daripada rumah ke apa benda, kita mungkin okey lah fine, mungkin dia cedera masa dia nak lari daripada rumah ke apa benda. Budak tu sihat kan, boleh melantun kan. Tapi in this case, Bella tu budak OKU, budak Down syndrome. Macam mana dia nak melawan, kan? Okay, dia Down syndrome. Jadi bila nampak this is one sided, memang pihak berkenaan mendera. One sided. Ini celaka-celaka ni, apa benda ni? Saya dah keluarkan bahasa ni lah. Ni apa benda, siap peace, siap mini love, apa benda kan? Tak sensitif guys. Diorang ni tak sensitif. Kan? Ini pun ada itu video dia viral dekat TikTok. Dia pun koyak juga peguam ni semua kan. Sampai 10 orang apa, dan very insensitive lah, very unprofessional. Yes, kau memang bekerja untuk membela, tapi pada masa yang sama be professional. Jangan tunjuk sangat korang ni macam ni, memang nak duit je. Okay, saya memang marah lah benda macam ni. Dan memang marah walaupun kerja kau, tapi kalau benda tu kau dah tahu benda ni salah, kau tak payah ambil kes ni kan, tak payah ambil ngarut Okay. Dan bila akhirnya sampai ke pengetahuan diraja, iaitu isteri kepada TMJ, Yang Mulia Cik Puan Khalidah, dia pun update dekat dia punya story di IG, 10 peguam versus 1 kanak-kanak OKU. Yang ini mangsa dan ini orang kena tuduh, dan dia pun tulis, I will do everything with the power that I have to get justice for Bella. I'm sick and tired of this coward who think they can do whatever they want to these helpless children and get away with it. You can hide behind your army of lawyers, but karma will eventually hit you so hard in this dunya and the hereafter. You will definitely be made an example for the rest of the other coward out there to not even think of thought of this future. Dia memang marah gila-gila, dan of course sebagai suami yang baik, TMJ pun menyokong gerakan ini, dan beliau baginda telah mengeluarkan statement di Facebook, yang mana saya telah berhubung dan berbincang dengan peguam-peguam saya mengenai kes penderaan Bella. Kes ini sedang berjalan di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur dan pihak pendakwaan kerajaan sudah memulakan perbicaraan terhadap OKT, orang kena tuduh dalam kes ini. Kes pendakwaan pada ketika ini melibatkan 2 pihak, iaitu pendakwa raya kerajaan bagi pihak kerajaan awam dan peguam bela yang dilantik untuk mewakili tertuduh OKT. Saya akan menghubungi Menteri Pembangunan Keluarga, Wanita dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun, dan menawarkan perkhidmatan peguam-peguam saya secara percuma untuk menjalankan arahan memerhati, iaitu watching brief, bagi pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk kes ini. Tag dia punya @UNICEF dan juga Forever Child. Okey, TMJ akhirnya menyediakan peguam-peguam yang akan memerhati kes ni. Jadi kes ni dia akan dipantau walaupun peguam-peguam TMJ tidak terlibat ataupun membela Bella, tetapi dia akan memantau supaya benda ni orang kata memberi tekanan kepada pihak pembelaan, iaitu pihak Bainon lah. Supaya benda ni dia orang memang tak boleh nak buat mistake ke, nak buat apa-apa perkara bodoh lah. Sebab yang dihantar oleh TMJ ni bukan calang-calang punya peguam lah. Memang hebat-hebat punya peguam. Okey, diharapkanlah ini setakat ini, dan baru-baru ni ataupun semalam Rina Harun, iaitu Menteri Wanita, pun dikecam netizen kerana seolah-olah menunggang kes ini bila datang melawat adik Bella di hospital.
segala kerumun mak nenek, reporter apa semua dia angkut sekali datang. Baru macam nak tunjuk dia ni buat kerja lah. Okey, dia ni buat kerja. Saya tak tahulah bab menteri Malaysia ni sekarang baik daripada komunikasi ke apa benda. Apa yang ada sekarang ni macam entah. Tak tahu nak cakap. Korang tulis lah kat komen. Tapi yang komen yang sopan-sopan lah. Nanti korang kena blacklist dengan YouTube nanti susah. Saya punya video pun kena gam nanti. Masalah ke kan. Tapi memang wajar dikecam lah. Bila macam ni, benda ni dah lama pun baru nak bergerak. TMJ dah bersuara. Yang mulia Cik Khalida pun baru bersuara, baru nak gerak kan. Padahal sepatutnya kau dah ada inisiatif dah. Benda ni dah viral awal-awal, kau dah kena gerak lah kan. Tak payah nak tunggu lah. Bila nak kena arah baru nak buat kan. Nonsense lah kan. Geram sikit lah bila berlaku macam ni kan. Entah. Okey. Ini wajah adik Bella sebelum dihantar dulu. Memang ceria kan kanak-kanak ni. Okey, adik ni. Kita haraplah semoga Bella mendapat pembelaan sesuai dengan nama dia. Dan bukan sahaja adik Bella, dan kes ni menjadi boleh dikatakan satu buka mata kepada semua orang. Sebenarnya kes penderaan kanak-kanak ni perlu mendapat pembelaan lah. Okey. Jadi menggunakan saya punya channel. Okey, saya gunakan channel saya ni untuk mengajak semua kawan-kawan subscriber dan semua orang untuk cakna dengan kes ni. Dan kalau boleh kita post banyak-banyak dekat social media masing-masing, Justice for Bella, dan diharapkan kes ni mendapat pembelaan sewajarnya. Okey guys, komen pendapat korang dekat komen section dekat bawah. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.